Okey, untuk video kali ini kita akan buat topik kecerunan dan luas di bawah graf. Sebab dalam online kelas cikgu baru je habiskan kecerunan dan luas di bawah graf. So, jom kita lihat satu soalan di sini. So, dia kata rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari satu bandar ke bandar yang lain dalam tempoh 160 minit. So, dia telah pergi dari satu bandar ke bandar yang lain dalam tempoh 160 minit. Alright. So, dia kata nyatakan tempoh masa dalam minit ketika kereta itu berhenti. Okay, so first thing cikgu dah jawab. Kalau topik ini you kena tengok graf apa. Dia adalah graf jarak lawan masa ataupun distance versus time graph. Kalau grafnya adalah graf jarak lawan masa atau distance versus time graph, hanya satu maklumat yang kita boleh dapat daripada, kita boleh carilah daripada graf ini. Maksudnya memang ada maklumat lain. Kita boleh cari dia punya jarak, kita boleh cari dia punya masa. Tapi pengiraan kita hanya melibatkan satu maklumat, iaitu kecerunan graf ataupun kita panggil sebagai gradient. Okey, gradient. Kecerunan ataupun gradient dalam topik ini membawa maksud apa? Kalau dia adalah jarak lawan masa, kecerunan membawa maksud laju ataupun kita panggil sebagai speed. Okey, ini adalah maklumat yang kita dapat. Kita kiralah kecerunan. Kecerunan dia membawa maksud laju ataupun speed. Okey, dalam jarak lawan masa. Dalam jarak lawan masa, kecerunan adalah speed. So, kita tengok soalan dia. Dia kata nyatakan tempoh masa dalam minit ketika kereta itu berhenti. Alright, kalau kereta tu berhenti, confirm kamu dah tahu ini adalah maklumat dia. Kita dah biasa dah buat soalan ni. Cikgu dah terangkan maklumat dia dalam kelas cikgu. So, sebab di sini kecerunan dia kosong. Kalau kecerunan dia kosong, laju dia pun kosong. So, tempoh masa dia berhenti. Mereka tanya tempoh masa dia dalam minit ketika kereta tu berhenti. So, inilah kawasan dia berhenti. Berapa lama dia telah berhenti? 50, 110. So, 110 tolak 50 kita akan dapat 60 minit. So, jawapan dia dekat sini 60 minit. Itulah tempoh masa dia berhenti. Ini bahagian dia berhenti. So, tempoh masa kita kena tengok masa 110 tolak 50. Berapa beza dia? 60. So, 60 minit dia telah berhenti. Alright, yang kedua ditanya, hitung laju dalam kilometer sejam. Hitung laju. So, dalam kilometer sejam kereta itu dalam 50 minit yang pertama. So, first, mana 50 minit yang pertama? Inilah 0 hingga 50. Inilah 50 minit yang pertama. Dalam 50 minit yang pertama, dia nak apa? Dia nak laju. Kalau dia nak laju, kita kena cari apa? Kecerunan. Kan cikgu dah kata laju membawa maksud kecerunan. Kecerunan membawa maksud laju. It's the same thing lah. So, kita nak cari laju, kita kena cari kecerunan untuk graf dalam bahagian sini. 50 minit yang pertama dalam bahagian sini. Tapi tengok catch dekat soalan ni dia kata apa? Dia nak dalam kilometer sejam. Tapi unit yang kita ada ni adalah sebagai minit. Di sini adalah minit. So, tapi dia nak jam. So, apa kita buat? Kita buat je cara yang sama. Okey, kalau laju, kita nak cari kecerunan. Cara kita cari kecerunan dalam topik ni adalah jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Itu saja. Alright, jarak menegak dia 150 tolak dengan 90, kita akan dapat berapa? 60. Itu jarak menegak dia. 60 ni unit dia adalah apa? Kilometer. Kita tulis je 60 kilometer. Bahagi dengan jarak mengufuk dia adalah 50 tolak 0, kita akan dapat apa? 50. 50 ni unit yang kita dapat adalah minit. So, kalau kita selesaikan ini, kita akan dapat unit apa? Kilometer per minit. Itulah apa yang kita akan dapat. Tapi dia nak kilometer per apa dalam soalan ni? Dia nak kilometer per jam. So, kalau kita nak kilometer per jam, maksudnya bawah ni kena jadi jam. Kalau yang ni minit, nak tukar kepada jam, macam mana kita buat? Minit tukar jam. Bahagi dengan 60. So, 50 bahagi dengan 60. Yang bahagian bawah ni cikgu nak tukar kepada jam. Sebab tu saya bagi 60. Saya akan dapat 5 per 6. Ataupun desimal 0.83333. Tapi saya akan gunakan fraction sahajalah. Yang ni lagi tepat. So, apa yang kita dapat dekat sini? Kita akan dapat 60 kilometer bahagi dengan 5 per 6 jam. So, dalam konsep ini, kita akan dapat kilometer per jam. Kilometer per hour, correct or not? So, macam mana cikgu nak buat ni? Ambil je 60 bahagi dengan answer lagi. Kita akan dapat jawapan 72 kilometer J negatif 1. Inilah unit dia. Kalau dalam bahasa Inggeris, kamu boleh tulislah 72 kilometer per hour also can, ataupun H negative 1 also can. Dua-dua membawa maksud yang sama. So, jawapan untuk yang kedua ni kita akan dapat 72 km sejam. 72 km
H negative 1. Okay, kilometer per hour. Alright, kita sudah dapat Soalan ketiga pula. C ni ditanya apa? Cari jarak. Okay, dia nak jarak Ini adalah maklumat jarak. So, kita kena cari maklumat daripada paksi Y inilah Cari jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kereta itu bagi 50 minit yang terakhir. So, first of all, mana 50 minit dia yang terakhir? Inilah daripada 110 sampai 160. Di sinilah 50 minit yang terakhir. So, daripada permulaan dia, iaitu daripada 90 km, apabila dia berakhir dekat sini, iaitu pada 0 km, berapakah jarak yang dilalui? 90 tolak 0, kita akan dapat apa? 90 km itu sahaja. Soalan ini settle 6 markah. Okey, cikgu nak bincang satu lagi soalan, iaitu soalan daripada topik yang sama. Tapi soalan ni dia melibatkan graf apa? Laju dan masa. Okey, tadi ada soalan jarak dan masa kita buat. Sekarang kita buat laju dan masa. Let's read the question. The diagram shows the speed time graph of the movement of a particle for a period of 42 seconds. Sesuatu zarah dalam masa 42 saat. So, yang ni unit dia saat, yang ni meter sesaat kita dapat. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okey, apa itu laju seragam? Laju seragam maksudnya laju dia tidak berubah. Ni adalah laju kan? Yang ni laju meningkat, yang ni laju menurun, yang ni laju tidak berubah. Yang ni adalah laju seragam. Kita panggil dia laju seragam. Dia bukan berhenti Kalau dia graf jarak lawan masa, macam ni maksud dia berhenti, dia tak bergerak. Tapi kalau graf laju jarak masa, maksudnya laju lawan masa, bermaksud bahagian ini menunjukkan kereta tu masih bergerak tapi dengan kelajuan yang seragam. Constant speed dalam bahasa Inggeris. Okay? So, berapa lama ditanya tempoh masa. So, berapa lama dia bergerak dengan laju yang seragam? 30 tolak 12, kita akan dapat 18 saat. Itu adalah masa di mana kereta itu bergerak dengan laju seragam. Okey, next B ditanya apa? Hitung kadar perubahan laju. Okey, dia tanya kadar perubahan laju dalam ms negatif 2 zarah itu dalam 12 saat yang terakhir. Dia suka tanya soalan ni. Okey, kenapa dia tanya 12 saat yang terakhir? Itulah catch dia, tengok betul-betul Mana 12 saat terakhir? Ini adalah 12 saat terakhir. Kalau dia nak tahu kadar perubahan laju, so dalam graf laju dan masa, dua maklumat kita dapat, iaitu kecerunan ataupun gradient membawa maksud apa? Perubahan laju, the rate of change of speed. Okey, dia kata perubahan laju lah. Okey, kecerunan dia. Dan luas di bawah graf ni membawa maksud jarak yang dilalui. Okey, so kalau dia nak kadar perubahan laju, itulah maksud rate of change of speed. Okay, inilah kadar perubahan laju. Kita kena cari kecerunan. Okay, dalam ms negatif 2, zarah itu dalam 12 saat yang terakhir. Mana 12 saat terakhir? Inilah 12 saat yang terakhir. So, saya kena cari kecerunan yang ini. Kecerunan ini, kalau kita nak cari, seperti biasalah, jarak mencancang, iaitu 18 tolak 0, kita akan dapat 18. Okay, ms negatif 1 bahagi dengan jarak mengufuk dia berapa? Jarak mengufuk dia adalah 12 saat. Kita akan dapat benda ni. Okay, so 18 ms negatif 1 bagi dengan 12 saat. Kita terus buatlah, dia nak ms negatif 2 kan. So kita buat 18 bahagi dengan 12. Kita akan dapat jawapan 32 ataupun tukar dalam perpuluhan, kita akan dapat 1.5 ms negatif 2. So ini adalah dia punya perubahan laju. Tapi fikir betul-betul, perubahan laju ni dia telah menurun. Laju dia daripada laju yang tinggi telah turun kepada laju yang rendah. So, kalau dia kata perubahan laju, kita kena gunakan tanda positif negatif. Kalau laju dia meningkat, tanda positif. Laju dia menurun, tanda negatif. Sebab dia tanya kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni ada dua, pecutan dan nyapecutan. Orang panggil acceleration dan deceleration. Kalau dia kata deceleration, tak payah pakai negatif. Kalau dia tak gunakan deceleration, dia gunakan secara general, di mana jawapan kamu boleh merujuk kepada jawapan laju meningkat atau menurun. Okay, so yang ni keadaan ni laju dia menurun, maka kita kena letak apa? Negatif dekat depan. Maka jawapan kamu adalah negatif 1.5 ms negatif 2. Untuk yang ke B, A dah siap, B dah siap. Jom kita lihat yang C pula sekarang. Dia kata hitung nilai U. Mana nilai U? Yang inilah nilai U. Hitung nilai U. Okey, jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 42 saat ialah 582 meter. So 42 saat
daripada sini ke sini. Okey, jarak yang dilalui adalah 582. So kalau kita nak kira jarak, kita kira luas di bawah graf. So kalau kita tengok seluruh graf ni jarak dia 582. So saya boleh bahagikan graf ni kepada bahagian pertama dan bahagian kedua. Yang penuh ni bahagian kedua, yang ni bahagian pertama. So saya akan cari kita panggil sebagai luas di bawah graf. Cikgu akan cari luas di bawah graf ni. So untuk graf yang pertama ni, luas dia bahagian pertama ni, keluasan dia kita akan kira setengah kali. Kalau trapezium, kita buat hasil tambah dua sisi yang selari. So di sini selari, dua ni selari. So dia punya ketinggian dia 18. Ketinggian dia adalah berapa? U. So 18 tambah dengan U, hasil tambah dua sisi selari. Darat dengan tinggi. Tinggi dia adalah garis yang sambung dua-dua sisi ni. Kita akan dapat darat dengan 12. So kita buang, kita akan dapat 6. 6 darat 8 kita akan dapat 108. Tambah dengan 6 darat U, 6U. So ini adalah luas untuk bahagian yang pertama. Yang inilah bahagian pertama. Okey, untuk bahagian kedua pula, kita akan cari keluasan bahagian kedua, iaitu setengah kali hasil tambah dua sisi selari. Mana dua sisi selari? So dalam situasi ini, inilah dua sisi yang selari. Okey, dari sini ke sini jarak dia 30 tolak 12, kita akan dapat 18. Dari sini ke sini jarak dia 42 tolak 12, cikgu akan dapat dekat sini adalah 30. Nilai kat sini 30. Okey, so 30 tambah dengan 18, hasil tambah dua sisi yang selari. Darat dengan tinggi. Tinggi dia adalah berapa? Tinggi dia adalah 18. So apabila saya selesaikan benda ni, saya akan dapat keluasan bahagian yang kedua ini. Kamu nampak yang besar ni adalah yang kedua. So cikgu buang ni, cikgu akan dapat 9 dan 48 darat dengan 9. Okey, so 30 tambah dengan 18, cikgu akan dapat 48 darat dengan 9. Dekat sini cikgu akan dapat 432. Okey, ini adalah jarak yang dilalui untuk bahagian yang kedua ni, bahagian graf yang kedua ni. So jumlah jarak, dia kata total distance yang dia travel adalah 582. Maksudnya 1 tambah 2 ni sepatutnya 582. Sekarang saya campur je lah dua-dua ni, iaitu 108 tambah 6U tambah dengan 432. Saya sepatutnya kena dapat 582. Inilah apa yang saya kena dapat. So 18 tambah 432. Okey, cikgu bawa dekat sana. Cikgu akan dapat tolak dengan 582. Saya akan dapat jawapan 42. So 42 adalah jawapan bagi untuk 6 apa? U. So kalau saya nak cari nilai U, 6 bawa dekat sana. 6 bahagi dengan 42 bagi dengan 6. 42 bagi dengan 6. Nilai apa yang kamu akan dapat? 7. Maka nilai U di sini adalah berapa? 7. Right? So itu adalah contoh soalan graf laju lawan dengan masa.